اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Penawar bagi hati, muka surat 9. Muka surat 9 baris ke-13 daripada atas. Muka surat 9 baris ke-13 daripada atas. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan ketahui olehmu bahawasanya perkataan yang didengar itu seperti makanan. Perkataan yang didengar itu ialah seperti makanan. Seperti makanan ni pada pihak mana? Setengah perkataan yang didengar memberi manfaat, dan setengah perkataan yang didengar memberi mudarat, dan setengahnya penawar, dan setengahnya racun, bahkan berkekalan. Perkataan itu di dalam hati lebih lama daripada berkekalan makanan di dalam perut. Dan ketahui olehmu bahawasanya perkataan yang didengar itu seperti makanan. Seperti makanan, pada pihaknya ada yang memberi manfaat, ada yang memberi mudarat, ada yang jadi penawar, ada yang jadi racun. Seperti betul tu. Maknanya apa yang terdengar ni kadang-kadang bawa manfaat, kadang-kadang jadi rosak, mudarat, kadang-kadang jadi penawar, kadang-kadang jadi racun. Sama juga dengan makanan. Makanan terkadang memberi manfaat, makanan terkadang memberi mudarat, makanan terkadang menjadi penawar, terkadang menjadi racun. Buat perbandingan. Bahkan dia kata di hadapan ni, perkataan yang lekat ke dalam hati kita tu lebih lama daripada makanan yang duduk dalam perut kita. Kalau makanan yang duduk dalam perut kita ni makanan yang jadi racun kepada kita, makan obat lama-lama hilang makanan tu. Adapun kalau perkataan yang memudaratkan kita, yang menjadi racun kepada kita, kita ingat perkataan ni sampai bila-bila, tak hilang-hilang. Makanan hok masuk dalam perut, kalau makanan hok jadi beri mudarat contohnya, jadi racun contohnya, ada obat yang boleh menghilangkan makanan tu, biar keluar habis. Tapi perkataan yang kita dengar, kalau dan jadi mudarat, kalau dan jadi racun, hok ni kekal dalam hati kita sampai bila-bila. Jadi nak kira sininya, kalaulah makanan kita pelihara, perkataan yang kita nak dengar pun kita pelihara. Perkataan yang kita nak dengar pun kita pelihara. Hak baik kita dengar, bukan kata hak tak baik, hak sia-sia pun jangan dengar. Sebab hak sia-sia ni mula-mula, lama-lama dia narak lah, dia jakit. Daripada hak sia-sia, hak tak ada manfaat tapi tak ada mudarat apa-apa, cerita kosong, kebajikan pun tak jadi, dosa pun tidak, cerita kosong gitu, cerita sia-sia. Hak sia-sia pun jangan. Sebab apa? Sia-sia tu permulaan, lama-lama dia jadi narak kot lain pula. Jadi kita kena jaga apa yang kita dengar, sama dengan kita menjaga apa yang kita nak makan. Hak kita nak makan kita kira sangat, hak ning ni bervitamin ataupun tidak. Hak ning ni kolesterol.
Kolesterol dah. Hak ni banyak kolesterol ataupun tidak. Oh, duk kira sangat tu. Kena kira lah. Nak jaga kesihatan. Dah kita duk dengar. Gitu juga. Kena kira juga. Kena kira juga manakah perkataan yang terdengar ni perkataan yang baik. Manakah perkataan yang sia-sia. Sampai telah pula manakah perkataan yang yang dilarang pada syarak. Pembicaraan berkaitan dengan anggota yang kedua, iaitu telinga kurniaan daripada Allah. Telinga yang dijadikan oleh Allah bagi kita ni ada manfaat untuk kehidupan kita atas dunia, ada manfaat untuk kehidupan kita di hari akhirat. Jadi dengan kurniaan nikmat pendengaran ni, kita wajib mensyukuri nikmat pendengaran dengan bahawa kita jaga pendengaran kita daripada mendengar perkara-perkara yang dilarang. Apa perkara-perkara yang dilarang kita mendengar? Tiap-tiap perkara, tiap-tiap perkataan yang diharamkan kita kata, diharamkan juga kita dengar. Kita diharamkan mengumpat, maka kita pun diharamkan juga dengar umpatan. Kita dilarang mengadu-ngadu, mengacun, melaga-lagakan orang. Haram namimah, haram. Kita dengar orang yang mengadu-ngadu, yang mengacung-acung pun haram juga. Jadi apa perkara yang dilarang kita daripada berkata, perkara ni kita juga dilarang daripada mendengar. Itu mensyukuri nikmat pendengaran dengan bahawa pelihara, kita jaga pendengaran kita daripada mendengar perkara-perkara yang dilarang. Bahkan bukan yang dilarang, hak sia-sia, hak tak ada manfaat pun, olehnya kita jangan duk tadah telinga lah, jangan duk dengar, cari benda lain. Tambahan sekarang ni kan, kalaulah mai duduk cerita kosong je, sekarang ni kan boleh di telinga kan. Dia ambil rakaman pengajaran, dia ambil rakaman ngaji Quran, dia pun tepek di telinga dia tu. Pada duduk dengar, duduk cakap kosong, duduk gelak ketawa, duduk bergurau gitu, dia pun buat kerja dia. Kemudian di telinga dia diubuh. Dia ubuh tu di telinga tu. Dia pun dengar orang mengajar. Dia dengar orang ngaji Quran. Tu lagi baik. Tutup telinga. Nak lari daripada tempat tu tak boleh lah, sebab di situlah tempat kita buat kerja. Kita pun tepek telinga kita dengar benda lain. Gimana? Sebab apa? Sebab kena jaga pendengaran. Kena jaga pendengaran kita, sebagaimana kita jaga makanan kita. Dan ketahui alimu bahawa perkataan yang didengar itu seperti makanan. Seperti pada pihak mana seperti ni? Setengahnya memberi manfaat, setengah perkataan yang didengar tu memberi manfaat akan orang yang mendengar. Dan setengah dari perkataan yang didengar itu memberi mudarat akan orang yang mendengar. Dan setengah dari perkataan tu penawar, dan setengahnya racun. Sebagaimana kata makanan, ada makanan yang bermanfaat, makanan yang memberi mudarat, makanan yang jadi penawar, makanan yang jadi racun. Sama juga dengan perkataan yang didengar. Tapi bila sebut kata makanan yang memberi manfaat, makanan yang memberi mudarat, makanan yang jadi penawar, makanan mana tu? Pemakanan orang duk elang dan orang duk aikim tu lah. Itu jadi penawar dah. Habbatus sauda, minyak zaitun, khurma, tu makanan-makanan yang jadi penawar. Kata makanan untuk jadi penawar dan setengahnya racun. Itu semua dipanggil isnad majazi, sandaran sementara kepada asbab zahir. Hakikinya yang menjadikan manfaat ke mudarat ke penawar ke racun ke, itu semua perbuatan Allah, pekerjaan Allah Subhanahu wa taala. Makanan adalah makhluk Allah, makhluk tak bekas sama sekali. Kenapa kata ada makanan yang beri manfaat, ada makanan yang memberi mudarat, ada makanan yang jadi penawar, ada makanan yang jadi racun.
Ini orang panggil apa ni? Sandar kepada asbab sahaja. Hakikinya yang beri manfaat an-nafi' adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang memberi mudarat ad-dar pun Allah Subhanahu wa taala. Itu tetap ada pegangan. Kalau kata cakap kamu makan makanan ni barulah menjadi penawar, barulah jadi sihat, barulah jadi segar. Kalau makan pemakanan ni, itu panggil apa? Sandaran kepada asbab zahir. Kalau mau makan makanan ni banyak kolesterol dia, jadi racun pula dah. Jadi penyakit pula dah. Tambahan pula memang ada penyakit dah. Ada penyakit dah. Kalau makan pula makanan ni, jadi racun. Apa panggil apa? Bisa. Kenal bisa? Bukan bisa. Bisa tu makna boleh. Bisa tu makna tak boleh. Nah, kalau bisa Indonesia tu lah. Bisa mana boleh tau. Tu kan ni? Kita bisa tu tak boleh. Jangan duk makan bisa. Bisa tu boleh lah bagi dia. Kita dah boleh. Jadi kalau kata ada penyakit, mau makan makanan ni jadi racun. Bisa ni. Sikit-sikit bisa. Sikit-sikit bisa. Macamlah makanan tu dia bekas. Macamlah bisa tu bekas. Kerana nak makan sangat. Dah orang duk nasihat, jangan duk makan tu bisa. Kalau tu lelaki kok, bini yang nasihat. Sebab apa bini nasihat jangan duk makan? Sebab kalau tu lelaki kena nyakit, bini yang susah. Maka bini pun nasihat jangan duk makan, bisa. Sikit-sikit bisa. Sikit-sikit bisa. Macam lah bekas. Nak makan. Macam bekas. Makhluk tak bekas. Makhluk tak bekas. Nak makan orang dia, makhluk tak bekas. Jangan sudah makan-makan kan? Kan? Kalau kata bisa tak bekas, makhluk tak bekas. Dan nak makan apa? Tak bekas. Sudah makan-makan kan? Kan? Kalau betul bisa tak bekas. Kalau betul suka tu kenyang sedap, bekas pula. Kalau kata bisa tak bekas. Makanan tak bekas. Tak sudah makan awal-awal. Sebab apa? Sebab bisa pun Allah yang jadikan. Kalau kata tak bisa pun Allah yang jadikan. Bukan makanan. Lepas tu mana? Tak usah makan. Tapi nafsu punya pasal. Hak bisa tu dia nak sangat ni. Lepas tu kat ikut mupuk. Lepas tu lagi Gebah. Siapa susahnya? Bini yang susah. Bini nasihat, dia marah. Biasa tadi lah. Sikit-sikit bisa. Sikit-sikit bisa. Macamlah makhluk dia bekas. Ni tak faham. Memanglah makhluk tak bekas. Tapi sandar kepada asbab. Dan kita pula wajib hindari daripada perkara yang memudaratkan akan kita. Kalau kita makan makanan tu sahih bisa. Sahih bisa. Makan je memudaratkan, makan tu haram dah. Macam inilah penyakit gauk dah. Gauk. Kambing tak boleh. Tak boleh kambing. Lain-lain pun tak boleh. Tak boleh. Tapi orang jam ramai-ramai kambing. Tak boleh. Jaga. Tak boleh, temburlah balik. Duduk situ sesedok, bahang sepinggang ke dia. Tadi kata tak boleh. Dia kata kalau ambil orang ni kok, tak ada sampai rumah dia kata. Tak ada sampai rumah. Tak ambil lah kita kiranya. Tak padang ke sakit dia kata, tak padang. Sedap tu sekejap je, sakit tu lama. Sedap tika mana sedap? Duduk di lidah kita je sedap sekejap tau. Maksud tekak ada dah. Lidah je sedap. Sedap sekejap tapi menderita lama. Tak boleh. Tapi tak lari balik. Dan duduk situ tengok apa benda. Bahang pula dia kata pula sakit banyak lalu. Dah ada sikit sakit kau. Banyak lalu. Itu kan dia tu. Tahu dah mudarat, haram memudaratkan diri sendiri. Tapi pegang kita tetap dah. Yang jadi sakit tu perbuatan Allah.
bukan perbuatan makanan. Tapi dari segi syariat, kita wajib hindari diri kita daripada melakukan perkara yang akan memudaratkan diri kita dari segi asbab zahir. Pegangan tetap dah. Bukan kata makanan hak bisa tu tidak memudarat. Racun pun tak memudarat. Boleh minum racun? Tak boleh. Racun tak boleh mudarat, minumlah. Tak boleh. Sebab apa? Sebab zahirnya minum racun mati, bunuh diri nama dia. Tapi hakikinya racun tak bekas sama sekali. Yang mematikan adalah perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Mula dengar cakap sedap tak padang. Sedap sekejap, sakit lama. Tak dah lama mana. Tengok ambil pinggang, bubuh nasi, bubuh dengan kambing-kambing. Hak tambuh sana tu. Dia tambuh ni dia kena balik selalu. Jangan duduk situ. Duduk situ tak tahan nafsu kita ni. Tak tahan sabar nafsu kita ni. Nafsu makan. Tak tahan. Setengah orang tahu dah makan bisa. Tak tahan Kalau kita kira sakit tu lama, sakit tu dia kata macam daging keniri. Sakit secara menurut tahu lah. Orang kena gauk kan. Dia kena kain plekat tu pun sakit dah. Kain plekat kena di kulit dia tu sakit dah. Bayangkan sakitnya. Tapi oleh kerana nafsu makan punya pasal. Kalau nasihat tegak, sikit-sikit bisa. Sikit-sikit bisa. Marah pula. Bisa tak bekas? Betul, bisa tak bekas. Tapi kita sandar kepada asbab zahir. Hakikinya manfaat datang daripada Allah, mudarat datang daripada Allah, jadi penawar pun datang daripada Allah, jadi racun pun datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Segala-gala tak bekas. Bukan kata makanan, perkataan yang didengar pun tak bekas. Semuanya Allah yang jadikan. Itu tetap dah pegangan. Ini kata setengah beri manfaat, setengah beri mudarat. Ini hak zahir. Itulah. Setengahnya menjadi penawar dan setengahnya menjadi racun. Mana kalau dia duk cerita bab pemakanan yang jadi penawar, dia cerita pemakanan, langsung dia tak kaitkan dengan insya-Allah contohnya. Tu makna cakapan tak beralah lah. Tapi bukan pegangan seumpama tu, jangan kita menghukum. Itu percakapan sandar kepada asbab zahir sahaja. Bukti qarinah kata dia cakap tu bukan pegangan sebab orang cakap tu orang yang beriman. Tu qarinah dia cakap setakat di mulut bukan sampai di pegangan. Qarinah tandaan buktinya kerana dia orang yang beriman. Kalau orang yang cakap tu orang kafir, apa yang dicakap itulah yang dia pegang. Tu orang kafir cakap. Tapi kalau orang Islam yang beriman yang cakap, macam kita pun tahu cakap tu cakap asbab zahir saja, setakat mulut, pegangan tak masuk. Sebab apa? Sebab orang yang beriman mengesakan Allah pada perbuatan. Jangan kita cepat menghukum pula. Kitab pun sama juga. Memberi manfaat, memberi mudarat, menjadi penawar dan menjadi racun. Bahkan serupa kata ni, perkataan yang didengar dengan makanan serupa, ada bermanfaat, ada bermudarat, ada jadi penawar, ada racun. Serupa-serupa ni, bahkan berat lagi hak perkataan daripada makanannya. Bahkan berkekalan perkataan itu dalam hati lebih lama daripada perkekalan makanan di dalam perut. Kalau perkataan yang terdengar tu menjadi mudarat kepada kita, menjadi racun kepada kita, lebih lama dalam hati kita, mungkin sampai ke bila-bila, berbanding dengan makanan hak kita salah makan tu, jadi mudarat, jadi racun tak lama. Tapi kalau perkataan lama sampai bila-bila. Hak kita dengar tu kadang lekat di hati kita sampai bila-bila. Kerana makanan itu hilang ia dari dalam perut besar dengan tidur dan umpamanya. Perut besar Maidah. Perut besar ni Maidah. Maidah ni tempat tempat makanan tu. Jadi hak dalam perut ni, hak dari dalam perut ni dia boleh hilang dengan tidur dan umpamanya dengan kerja. Dia boleh hilang makanan tu bila-bila masa je.
Adapun perkataan akan berkekalan di dalam hati kita sampai bila-bila terkadang. Bila lekat dalam hati kita, timbul dendam sampai bila-bila. Kenapa? Kerana kita terdengar, kita ambil dengar apa yang dikata kita contohnya. Maka lekat dalam hati ni kita sampai bila-bila. Kita dengar perkataan orang kata kepada orang lain. Kita dengar perkataan orang tuduh orang lain. Kita dengar perkataan orang fitnah orang lain. Kita lekat dalam hati kita, tengok kata tak boleh percaya, tengok kata tak boleh percaya. Sebab apa? Kita dengar umpatan orang, kita dengar tomahan orang, kita percaya tomahan. Kita dengar fitnah orang kepada seseorang, kita percaya fitnah. Maka kita tengok orang yang ditohmah, orang fitnah ni hati kita, dia ni dah betul ni. Tak kita pun syok wang sangka buruk kepada orang. Sebab apa? Lekat dah hati lama kita syok buruk ke dia ni. Kita dengar dah orang hodok ngupak ke dia, hodok tomah ke dia, kita percaya, hodok fitnah ke dia, kita percaya. Ni lekat dalam hati kita. Akhirnya kita tak percaya ke dia sampai ke bila-bila. Malah ianya hanya fitnah, tomah, fitnah sahaja, kekal sampai ke bila-bila. Ataupun hak kita dengar ni hak tak puas hati kitanya, kita akan berdendam sampai bila-bila. Orang ni kadang-kadang tak tahulah sebab apa. Sekarang nampak beza dah. Apa benda lah salah. Dah, dia dengar perkataan kita. Dia dengar perkataan kita. Ataupun dia dengar orang yang cuba nak melagakan kita dengan orang tu. Orang tu memang kata kita. Orang tu memang kata ke kita, mengumpat. Kemudian ada orang lain bawa perkataan tu kepada kita, tujuannya nak supaya jadi balah kita. Ni dia panggil namimah tadi tu, mengadu-ngadu, mengacung tu. Jadi kita dengar mengadu-ngadu ni, kita pun akan berdendam kepada orang yang kata kita tu. Betul lah dia kata kita. Yang orang yang mendengar ni, jangan bawa ceritaan tu. Sebab kalau bawa ceritaan tu kepada orang yang dikatakan, dia akan jadi bawa kepada balah orang. Jadi dia dengar, ni modal. Nak pergi cerita ketuang dia sendiri. Biar dia dua orang ni biar jadi balok. Ni panggil orang yang mengadu-ngadu, mengacung-acung. Tapi hak dia bawa perkataan tu, memang kawan tu kata sungguh, tapi dia bawa perkataan tu tujuan supaya jadi balok. Lepas tu macam mana? Jangan duk dengar awal-awal lagi. Dah kalau terdengar dah, jangan duk bawa mulut. Jangan duk bawa mulut. Kita pun bawa mulut cerita kepada orang yang dikata oleh orang terdahulu tu, akhirnya kawan tu pun dengar, dia pun jadi dendam. Sampai bila-bila. Yang kawan hak tu kata tu, apa salah kita ke dia? Berapa sekarang ni sudah lain macam je, tak berapa tak macam dulu dah. Dia dendam lah sebab dia dengar dah. Ni hak orang duk ngacung ke dia tu. Ni kadang-kadang tak ada orang lain ni kadang-kadang. Ini sama-sama nak beranak je kadang-kadang. Sama-sama adik-beradik je kadang-kadang. Dah. Dia saja bawa perkataan kepada orang lain bukan untuk membaikkan, untuk jadi orang balah. Ni peluang molek ni. Kita nak jadi balah di dua orang. Biar dia jadi orang ni dia tak baik. Dan memang dia kata sungguh, betul dia kata sungguh ni. Tapi orang panggil apa tu? Bawa perkataan orang kepada orang lain, tujuan untuk jadi balah, itu dia panggil mengacung, mengadu-ngadu, pelaga orang. Haram, dosa besar. Tapi kita yang mendengar ngacung ni, ni jadi racun kepada kita sampai bila-bila. Kita dendam kepada orang yang kata kita tu sampai bila-bila. Walaupun dia kata kita tu, apalah, dia tak sedar lah. Kata kat orang, kita kadang kata kat orang, kita ingat-ingat apa yang kita kata kat orang. Tapi kalau perkataan yang kita kata pada orang tu, orang sampai pada telinga orang yang dikata tu akan ingat sampai bila-bila. Kita yang kata ni, esok tak ingat dah apa yang kita kata kat orang. Sebab tu kalau kita orang mari nak ngadu, mu nak dengar dah kawan tu kata apa kamu, tak elok cerita lah kata. Sebab apa? Jadi serabut pula kita ni. Sudut cerita. Kalau mu nak bawa jadi balok, tak sudut cerita. Dia kata macam-macam. Tu dia dengan Tuhan lah kaki. Tu tunggu mahsyar lah kaki. Mu tak mau dengar ke? Berat dia kata. Tak sudut cerita-cerita lah. Mu nak pelaga orang pula mu ni.
Tapi dak puas hati dak dengar tu. Ada dengar dak puas hati. Apa benda dia kata ni? Panggil semula dah. Mai. Cerita. Dan dengar tu juga siap. Jadi racun mudarat berkekalan dalam hati kita sampai bila-bila. Betul tak ni? Mana berkekalan lebih lama daripada berkekalan makanan di dalam perut. Sebab apa? Makanan dalam perut ni hilang dengan tidur, habislah makanan tu. Dan umpama tidur macam bekerja ke, dah lama hilang makanan dalam perut tu. Sekejap je makanan dalam perut tu. Dan terkadang berkekalan ia makanan di dalam perut beberapa hari. Kemudian hilang ia dengan makan pencahir. Pencahir. Diterima dalam tu julat. Kenal julat? Kenal tak julat? Ada tengah baca, dia baca dengan pencahar. Apa pencahar ni? Alat yang melembutkan makanan dalam perut. Julat lah. Tak julat orang kita. Makan biar tubik sekaligus. Dah salah makan, makanan tu beracun. Maka telang julat tu dia pun keluar sekaligus. Kan gitu? Dah ni pula boleh kenanya kat orang lain. Boleh kenanya tau. Dalam makanan tu kita berjulat. Begok habis orang. Kan gitu? Kau panggil ke apa? Julat lah kau panggil. Julat lah. Sini disebut dengan pencahir. Mana apa? Obat yang jadi cahir makanan dalam perut. Jadi kalau kata bekalan perut ni tak keluar-keluar ni, beberapa hari tak keluar, makan julat. Hilang lalu makanan dalam perut. Makanan ni, hak beracun ni, hak mudarat ni hilang sekejap aje. Adapun perkataan jatuh dalam hati, bila kita dengarnya, maka terkadang berkekalan ia perkataan di dalam hati seumur hidup. Berkekalan dalam hati seumur hidup, selama-lamanya. Maka jika ada ia perkataan yang jahat, maka sentiasa ia perkataan yang jahat memfitnahkan dan mendatangkan waswas ke dalam hati. Duk memfitnah hati mu, duk asharu sama dalam hati kita. Dia duk goda dalam hati kita ni. Teringat-ingat orang duk kata kita perkataan jahat. Teringat-ingat duk fitnah sama dalam hati. Duk mari sama dalam hati. Dan mendatangkan waswas. Mendatangkan duk mikir serabu, rasa saru, rasa. Dan ni orang duk dengar perkataan tak baik. Macam-macam duk dalam mari dalam kepala otak kita ni. Bahkan perkataan yang didengar hak jahat tu terkadang menyebabkan ia akan kebinasaan yang besar. Tunggu masa. Siapa gila kita balas. Kan? Bawa pada dendam. Mana lama dapat peluang kita balas. Ini kebinasaan yang besar mari daripada perkataan yang kita dengar. Yang mana perkataan tu perkataan yang jahat, yang bawa kepada mudarat, yang menjadi racun kepada kita. Sebaliknya, kalau perkataan tu perkataan yang baik, kalau perkataan yang baik, sentiasalah perkataan tu membawa dan mendatangkan kebaikan dan keuntungan kepada kita. Gitulah juga. Kalau perkataan tu beri manfaatlah kitanya. Jadi penawarlah kepada hati kitanya. Sebalik mudarat racun, jadi memfitnahkan akan hati kita dan mendatangkan waswas ke dalam hati kita. Dia mari semua dalam hati ni. Dah tu teringat-ingat. Ya, apa panggil apa? Mari dan apa? Ngirang apa panggil? Mari dia nanti macam dengar semua aje. Okey. Ngiang. Terngiang-ngiang. Gitu. Terngiang-ngiang. Mana dengar sekali je, tapi berasa macam dengar semua. Berasa macam baru je dengar. Ni perkataan. Sama je kalau perkataan tu yang bawa pada mudarat.
Mana perkataan tu pujian orang kepada kita. Terngiang-ngiang di telinga tu macam orang puji semua. Sekali je kau puji je. Tapi kalau orang keji, sekali juga terngiang-ngiang juga. Gerang lah dia ni macam dia kata kita macam-macam. Ni hot mari di telinga kita. Mari di telinga ni kadang-kadang jadi manfaat, kadang-kadang jadi mudarat. Mana apa kita kena jaga molek lah. Apa yang kita nak ambil dengar tu, ambil dengarlah perkataan-perkataan yang jadi manfaat pada kita. Kalau main duk karut tu tak payahlah. Lama dah kehidupan kita pasal tu. Sebab kalau kita dengar perkataan yang tak baik pun, tidak bawa kebaikan kepada kita. Akan merosakkan hati kita pula. Akan merosakkan hati kita. Kita perang, hati kita jadi mana apa? Bekok. Kita pun lepas, kita pun balas, kebinasaan yang besar pula kepada kita. Lepas tu tak sudut dengarlah perkataan-perkataan yang tak baik-baik tu. Macam tadilah dia orang kata gapo pun biar ke dia lah. Biar ke dia. Lepas tu mana kagilah semuanya akan dibentang di hari akhirat. Semuanya sama saja. Semua akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Orang nak kata apa, biar dia katalah. Sebab kita nak lepas dari perkataan orang ni, tak akan lepas lah. Nak lepas dari perkataan orang, tak akan lepas. Kalau hak baik dia kata gitu, kalau hak tak baik dia pusing gitu pula. Macam-macam lah kalau orang nak, dan orang nak merosakkan, macam-macam dia boleh buat sekarang. Dia boleh pusing macam-macam. Dia boleh tomah fitnah macam-macam. Manakala ambil tahu benda gitu, hati kita yang akan jadi waswas. Hati kita yang akan jadi serabut benda gitu. Itu kalau kita mendengar. Sekarang ni mendengar tidak dah, kita membaca. Kita pergi membaca komen orang. Baca komen orang kok. Oh, tak ada kerja. Tak ada kerja. Yalah, kadang-kadang yelah dalam WhatsApp ni sama-sama orang mengaji pun kadang-kadang dalam tu penuh dengar mung kata kat aku kata ke mung maki ni maki ni sama-sama belajar tu. Dia duduk berbantah-bantah bab perkara hukum hakam lah. Hukum hakam apa hukum hak siap dah, hak selesai dah. Pandangan-pandangan yang khilaf ulama. Tak hidup patah-patah nah. Hidup patah. Begitu begini. Kita duduk baca tu, kita pun jadi sekabut. Akhirnya apa? Tak sudut capulah. Tengok benda molek kita turun. Kau nampak main duduk nak kata mung aku, keluarlah. Kita tu keluar. Dah, keluarlah. Alhamdulillah lagi. Sebab apa? Sebab hak kita baca tu bawa kebaikan ke tak? Tak bawa kebaikan, akan menjadi serabut pula hati kita. Jadi waswas pula kitanya. Kita pula jadi hati kita tomoh kau tu, tomoh kau orang ni. Baik kita. Sebab sekarang ni mendengar kurang dah. Sekarang ni orang membaca. Membaca tu gunakan mata pula. Dulu tak ada, dulu hanya kan mendengar, ni tak membaca. Tak ada kata apa-apa, tapi punya tulisan. Orang nampak segak juga. Nampak rupa agama juga pakaian. Tapi kalau tengok pada ayat-ayat yang ditulis tu, tak malu sungguh lah kata. Tak malu. Ayat-ayat yang digunakan. Jadi kalau orang yang baca ni pula, jadi geram. Jadi nak marah. Jadi saru dalam hati ni. Mari geram dalam hati ni. Mari dendam dalam hati. Tak payahlah. Sebab kita kalau hati kita ni mari macam-macam, hati kita tidak akan jadi tenang. Hati kita akan jadi duduk sibuk semua. Lepas tu macam mana kita nak tupu pada ibadah? Kita nak tupu pada ibadah macam mana? Ibadah tu boleh. Kita nak tupu hati kita dalam ibadah. Nak tupu macam mana? Tapi tak jadilah kita ni kalau kita tak terlibat benda gitu, dia panggil ketinggalan zaman. Ketinggalan zaman. Saya pernah juga dia masuk grup. Dia masuklah grup. Tengok mereka je baloh je malah. Dia baloh malah. Dan baca 3-4 kali lama-lama, tengok kitab pun jadi tak apa jelas dah. Kena pakai cermin mata. Kalau kita sebablah gitulah. Baca kot sekejap. Malah baca kot sekejap. Baca kau panjang. Disuruh saya komen ketek, saya tambah komen benda gitu.
Kalau main duk balah gitu dah setari saya tambah. Masa muda-muda dulu bahir kau balah. Bahir kau debat masa muda-muda dulu. Bab benda-benda khilafiyah ni, ingat dulu hujah-hujah. Benda-benda khilafiyah ni lah dulu-dulu. Ingat. Lepas tu lepas tu malah. Benda khilafiyah balah apa? Nak buat-buat tambah sudah. Senang. Sebab saya ngaji ramai guru. Ada guru yang memang tak buat. Ada guru yang kerah suruh buat. Ada guru yang kau pandai awak lah nak buat tambah buat. Ngaji belakang dah. Ngaji hok kerah jangan buat. Bid'ah. Jumpa guru yang kata buat jangan tak buat. Jumpa guru yang ketiga pula buat pun buatlah, tak ambil pun sudahlah. Khilafiyah. Jadi tak ada dah ni. Tak ingat dah. Dulu bahir dengar kalau dah sama tu berdebat, dengar hujah-hujah dia ambil dia punya alasan-alasan dulu. Dan kedian ni tambah. Tak ada faedah kenapa? Kita ngaji agama, banyak lagi benda besar-besar yang perlu kita ambil tahu kan. Pada duk balah benda-benda selesai dah. Hak kata bid'ah pun setakat dia kata bid'ah, tak sunat buat. Dia tak kata haram buat. Hak nak buat pun setakat kata sunat je, bukan kata wajib pun. Lepas tu kan dia nak buat-buat tak ambil sudah. Jangan nyusah kat orang. Tu je. Dia duk balah dengan orang. Senang gitu. Lepas tu kalau dia masuk, cuba komen ustaz, tambah malah. Dah mikir dalam lagi tu. Banyak lagi benda besar-besar kita nak cari ni. Biasa dia bab pekah. Bab akidah tu banyak perkara lagi ya. Kita orang yang menyampaikan agama, masyarakat kita akidahnya macam mana? Hak tu lagi besar nak kena cari. Ini dah balas benda forok, benda kecil-kecil. Bab akidah tak peduli. Jadi alhamdulillah lah saya ni Tuhan wi jumpa tugu hak ada belaka. Hak tak mau buat tu, hak nak buat sangat-sangat, hak kata buatlah, tak nak buat, tak buat, tak usah buatlah. Senang. Senang. Kadang-kadang tu tugu saya ni benda tu tak pernah buat, tapi dia tak nafikan ada dalam kitab. Nak buat. Contoh ni bab fiqh. Sembahyang sunat teman. Biasa dengar sembahyang hadiah. Di sini ada sembahyang hadiah. Orang mati, kita bersembahyang hadiah pahala kita, solat kita kepada si mati. Dia panggil sembahyang teman. Dah dengar? Terengganu tak pernah dengar. Kelantan banyak kan. Kelantan banyak. Ada kematian, orang akan cari tu guru ke supaya sembahyang hadiah, sembahyang teman untuk sianu arwah. Sembahyang teman, sembahyang hadiah, pandangan muktamad dalam mazhab Syafi'i kita tidak ada. Tapi pandangan ada. Dan pandangan ni ada dalam kitab Usyahul Afrah, sembahyang sunat teman, sembahyang hadiah. Tugu saya tak aman. Tapi kalau orang mari jumpa tugu nak supaya buat sembahyang teman, tu kata saya elok sembahyang teman ni biarlah anak-beranak dekat-dekat buat. Anak-anak ke cucu ke adik-beradik ke dekat-dekat buat. Oh sungguh sikit. Tunggu lepas tu anak-anak sedih buat. Sebab tu dak buat. Tapi tak kata tak dok karuk, tak kata. Sebab benda tu ada dalam kitab. Tapi kenapa tu dak buat? Sebab barang muktamad tak ada. Duk gitu kan senang. Ni nak biar nampak orang dia balas semua. Biar jadi kelihing semua ngor kan. Tak ada kerja. Tapi gitu kan. Jalan kalau nak sahur, nak masyhur, nak timbul nama, nak glamour, tu jalan dia. Kalau kita ambil jalan tengah, tidak kelah, tak glamour. Dia balok. Oh, siapa yang baru timbul nama? Dia cari benda-benda kecil. Lepas tu saya tengok dalam WhatsApp, ambul kata, akhirnya masuk lah. Wak penuh dalam telefon kita pula. Kita tak baca-baca pun. Wak penuh je. Mu nak balah, mu balah. Padahal bala-bala pun umur sama dah. Kita kalau umur kita masa tua dah, dia masa muda pun kali. Masa muda kita berhir lah. Berhir benda gitu. Berhir berhujah. Sunat, mana hujah dia? Mana dalil dia? Belawang. Hak kata bid'ah, hujah dia apa? Kita belawang dulu. Ngapa? Ayat-ayat hadis-hadis ngapa, kitab-kitab ngapa, kitab mana-mana ngapa? Boleh ni ada. Kalau tanya kau nak awak lah, nak buat tambah sudah. Gitu je.
Ini kalau kita tengok dalam tulisan-tulisan tu yang jadi bawa kepada hati kita jadi terganggu, tak payah babik. Kita mengaji molek, kita jaga akidah kita molek, kita jaga amalan zahir kita molek, apa paling besarnya jaga keikhlasan hati kita molek. Jangan ada riak, jangan ada ujub, jangan ada takabur. Masa jahil pasal lain riak ujub takabur, berilmu pasal lain pula riak ujub takabur. Masa jahil riak ujub takaburnya ada, tapi bila berilmu riak ujub takabur ni pasal lain pula lagi kuat. Riak ujub takabur nak banding dengan riak ujub takabur pada masa jahil. Ni nak kena jaga ni. Hak ni hak giang kita nak kena jaga molek. Tu giang kita. Giang nak beranak kita pula. Akidah dia macam mana, semayang bang dia macam mana, hati keikhlasannya. Hak tu kerjaan kita ni. Hak tu kerjaan kita. Tersudut terbabitlah dengan benda-benda yang apa ni? Yang jadi merungsingkan hati kita. Mana kalau kita kata perlu kita uzlah sedikit, perlu kita asingkan diri sedikit, tak apalah. Biarlah orang kata mung ni tak ada maklumat ni, mung ni tak tahu cerita ni, tak apalah. Tapi jangan tahu cerita langsung, kecek dia orang pula kayak gini kan. Kena tahu juga cerita kodok-kodok. Cerita nak tahu juga maklumat tu kodok-kodok, nak biar kita ni tidak ditipu oleh orang. Tapi jangan duduk babik banyak-banyak sangat. Sebab apa? Sebab akan mengalih tumpuan kita. Hak besar-besar, hak kewajipan-kewajipan kita, hak tak selesai banyak hak kita ni kan kita dah banyak benda tak selesai. Jadi kalau kita duk main benda-benda lain ni jadi teralih tumpuan kita, duk main perkara lain. Macamlah kita ni beres dah hak kewajipan-kewajipan. Memang kita tak beres bila-bila pun, tapi kurang-kurang kewajipan biar selesai. Hak kewajipan biar selesai. Hak sunat-sunat ni banyak tak beres, banyak tengah dah tu biasalah kita ni orang lemah. Hak sunat-sunat tu. Tapi hak wajib-wajib kena beres tu. Sama sekali bab akidah. Hak tu kena lengkap molek. Tu pun molek tu. Jangan duk carilah benda-benda hak orang nak balak-balak, hak jadi pelaga-pelaga orang dengan umpatan, dengan mengadu-ngadu, dengan fitnah, dengan tahmah, dengan maki hamun. Sekarang ni maki hamun jadi modal utama lah ni, maki hamun. Mudah-mudah je maki hamun. Kita jagalah pendengaran kita. Sebab apa? Akhir bawa memfitnah, mendatangkan waswas ke dalam hati kita. Maka hendaklah bersungguh-sungguh orang yang berakal. Orang berakal belaka ni orang gila tak kira hukum dah. Ni berakal yang sempurna lah. Orang ada akal agama tu. Berakal berakal orang gila tak ada bicara dalam kitab ni. Bersungguh-sungguh pada memelihara pendengarnya dan segala anggotanya sebelum ditanya daripada pendengar dan segala anggota pada hari kiamat. Pelihara pendengaran dan pelihara anggota yang lain. Kita pelihara pendengaran, ni tajuk kita sini, dan juga pelihara anggota-anggota yang lain sebelum ditanya daripada pendengaran kita dan anggota-anggota lain sebelum ditanya pada hari kiamat. Telah berfirman Allah Subhanahu wa taala, inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Kullu dia situ kullah, kullu bukan kullah. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu khabar inna. Apa macam kullah tau? Kullu. Hak saya kullah ni. Hak baru molek dah. Hak saya kullah. Betul. Jadi kullu ulaika kana anhu mas'ula. Artinya bahawasanya pendengar, mana pendengaran kita, dan penlihat, mana penlihatan kita, dan hati itu akan ditanya daripada pendengaran kita, penlihatan kita, dan hati kita tu akan ditanya pada hari kiamat. Nak jaga hak tu. Jaga pendengaran, jaga penlihatan, jaga hati. Sebab apa? Daripada pendengaran, penlihatan ni bawa kepada hati kita. Jadi nak jaga hati, jaga pendengaran. Nak jaga hati, jaga penlihatan. Barulah kita mudah jaga hati. Sebab apa? Sebab pendengaran kita, penglihatan kita dan juga hati kita akan ditanya pada hari akhirat. Ayat sebelum daripada tu Tuhan kata wala taqfu ma laisa laka bil ilm inna sam'a. Ada.
wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Ayat sebelum tu, jangan kamu turut akan perkara yang tidak ada bagimu pengetahuan. Jangan duk turut ikut suka gitu kok. Benda hak tak jelas, benda tak nyata duk turut buat apa? Ini benda-benda hak tak jelas, benda-benda tamahan ni, benda-benda fitnah ni, benda-benda yang direka-rekakan, diada-adakan, benda yang kita tak ada pengetahuan. Jangan duk turut. Tuan kata, sebab apa? Kerana bahawasanya pendengaran, penglihatan dan hati akan ditanya pada hari akhirat, pada hari kiamat. Tapi pembicaraan di sini berkaitan dengan pendengaran, pelihara anggota yang kedua, iaitu anggota telinga. Wallahu a'lam. Fasal yang ketiga pada menyatakan lidah. Fasal yang tiga pada menyatakan lidah, yang mana lidah lah hak paling besar manfaat dan hak paling besar mudarat. Sebab itulah Allah Ta'ala hanya jadikan satu lidah sahaja. Telinga ada dua, mata ada dua, lidah ada satu. Satu laginya kemaluan pun ada satu. Sebab apa? Sebab lidah dan kemaluan dua anggota yang besar manfaat dan juga besar mudarat. Kalau tuan jadi dua lidah, satu lidah berzikir, satu lidah mengupak. Kalau tuan jadi dua kemaluan, jaga terlepas tak kerohok jadinya. Jadi lidah dan kemaluan tuan jadi satu saja, sebab besar manfaat dan juga besar mudarat. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma aqdamin wa fahhimna famasabikin warzuqna riqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.